Saya Darwin. Nombor matris adalah 09DEM 22F 1021. Hari ini saya nak bentang tentang catur. Catur adalah sejenis permainan papan, rekreasi dan berdaya saing yang dimainkan di antara dua pemain. Catur dimainkan pada papan bersaiz 8x8 peta, memberikan 64 peta yang silih berganti warna terang dan gelap, dengan setiap pemain mempunyai peta terang pada 8 sudut apabila berdepan pada papan. Satu pemain mengawal kepingan putih dan pemain lain mengawal kepingan hitam. Pemain yang mengawal putih selalunya pemain pertama untuk gerak dalam catur. Apabila pemain raja adalah secara terus diancam dengan tangkapan oleh satu atau lebih dari kepingan pihak lawan, pemain ini dikatakan ke dalam cek atau syamat. Bila dalam syamat, hanya gerakan yang boleh mengelakkan syamat, sekat syamat, atau mengambil kepingan pihak lawan adalah dibenarkan. Objek pemain ini adalah untuk syamat pilih lawan. Ini berlaku apabila pihak lawan raja adalah dalam cek dan tiada gerakan boleh dibuat oleh bakal mengelakkannya. Dalam chess ini, dalam satu set terdiri daripada 16 buah yang hanya bisa menempati satu petak. Dalam chess ada 8 jenis buah catur. Pertama, raja. Kedua, menteri. Yang ketiga, gajah. Yang keempat, kuda atau satria. Yang kelima, benteng atau tirah. Yang keenam, buah biduk. Cara untuk mula permainan catur adalah pawn hanya boleh bergerak ke hadapan sahaja, namun ada dua pengecualian untuk peraturan ini. Hanya pada langkah pertama, pawn dapat mengerahkan dua kotak ke depan. Untuk memakan buah catur lawan, pawn boleh bergerak untuk menyerang secara menyeronok. Kain hanya bergerak dalam bentuk L. Bishop hanya bergerak secara menyerong dan boleh bergerak sepanjang petak yang ada. Castle boleh bergerak dalam garis lurus sahaja, hadapan, belakang atau ke tepi. Queen adalah buah yang paling kuat dan boleh bergerak ke semua arah dan bilangan peta tidak terbatas. Dan king hanya boleh bergerak satu peta sahaja ke semua arah. Gerakan dua peta ketika mula disebutkan tadi. Pawn dapat bergerak sehingga dua kotak ke depan pada langkah pertama dalam permainan. Oleh itu, mulailah dengan mengerahkan pawn anda di hadapan raja atau permaisuri dua kotak ke depan. Ini membolehnya bishop dan queen memasuki permainan oleh kerana para bishop hanya boleh bergerak secara menyerong. Mereka memerlukan bukaan untuk menyerang medan perang. Knight dan bishop perlu berada di hadapan pawn supaya mereka dapat menyerang dan melindungi buah catur anda. Ini sangat penting. Oleh itu, anda perlu mengerahkan mereka terlebih dahulu ketika di awal permainan. Jangan buang masa dengan berusaha membuat terlalu banyak gerakan dengan pawn anda. Cuba untuk tidak terlalu menyeramkan pawn lawan, tetapi perlu lebih fokus pada strategi anda. Guna castle sebaik mungkin. Pindahkan king ke kawasan selamat dengan mengerahkan castle anda. Lakukan ini pada awal permainan dan jika lawan anda lupa melakukan perkara ini, anda boleh melancarkan serangan terhadap
king mereka. Pergerakan ini dapat dilakukan dengan mengerahkan king 2 kotak ke arah castle sementara castle akan bergerak ke belakang king. Kekalkan dominasi di bahagian tengah. Kawasan terbaik untuk mendapatkan kawalan anda adalah 4 peta di tengah kerana kawasan ini merupakan pintu gerbang ke seluruh papan permainan dan membolehkan anda memindahkan buah anda ke mana sahaja yang anda mahukan. Pelan serangan middle game. Setelah pawn, knight, bishop dan castle anda dimainkan, anda telah memasuki fasa yang dikenali sebagai middle game. Pada ketika ini, anda seharusnya sudah memikirkan strategi untuk mematikan buah lawan anda tanpa menjejaskan posisi permainan anda. Gerakan pawn ke hadapan untuk dinaikkan pangkat. Anda dan lawan hanya tinggal beberapa kepingan catur sahaja. Ini bermaksud permainan akhir sudah semakin hampir setelah pawn sangat penting pada masa itu. Sekiranya anda berjaya memajukan pawn ke peta yang paling jauh daripada anda, pawn tersebut boleh dinaikkan menjadi queen yang akan memberikan anda kelebihan yang besar. Gunakan king untuk menyerang fasa akhir permainan. Dalam fasa akhir permainan, gunakan raja untuk menyerang sebaik mungkin selagi king itu masih jauh daripada jangkauan lawan anda, terutamanya sekali queen. Bersikap strategik. Sebelum menggunakan buah catur anda, perhatikan pergerakan akhir lawan pada cari sebab kenapa dia melakukan pergerakan tersebut. Adakah pergerakan itu sebuah perangkap? Apa yang dia rancangkan? Apa pergerakan tersebut mampu mempengaruhi keputusan perlawanan ini? Setelah menjawab soalan-soalan ini, barulah anda boleh fikirkan pergerakan anda. Tenang. Berfikir dengan tenang adalah kunci utama untuk memenangi permainan catur. Sekiranya anda terfikir tentang satu langkah yang baik, jangan terus bertindak. Tunggu dan fikirkan lagi apakah langkah yang lebih baik. Ambil sebaik masa anda perlukan dan tetap fokus. Cari corak permainan anda. Anda mungkin merasakan strategi A berbanding strategi B. Sebagai contoh, anda merasa paling selesa apabila bermain secara bertahan, atau mungkin anda mempunyai naluri yang sangat baik ketika menyerang. Kaji taktikal permainan. Kombinasi taktikal dalam permainan catur yang mengikuti corak permainan terkenal sering disebut sebagai tema atau motif. Kaji corak ini untuk memahami lebih baik bagaimanakah tema motif ini berfungsi dalam situasi yang berbeza. Jangan menyerang. Semasa belajar permainan catur, jangan biarkan kesilapan membuat anda mahu berhenti. Teruskan bermain dan tetap positif. Kesilapan ketika bermain tidak seharusnya membuat anda ingin menyerang, tetapi sepatutnya menjadi pembakar sehingga mendapat kemenangan. Berlatih-latih dan terus berlatih. Catur adalah permainan kebolehan, kemahiran dan juga strategi. Maknanya ia memerlukan kerja keras yang tinggi dan latihan yang banyak untuk berjaya. Sentiasa berseronok. Catur adalah satu permainan yang sangat mencabar, jadi anda mungkin terlupa untuk berseronok ketika bermain. Perlawanan yang baik adalah perlawanan yang membolehkan anda tersenyum, ketawa, menikmati keseronokan dan permainan yang kompetitif. Sekian, terima kasih.